Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang semati yang bahagia Datuk Cik Syukri Cik Mat, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Bahagia Datuk Syarul Ali bin Masduki, Timbalan Ketua Polis Negeri Selangor. Yang Besar Tuan Haji Ahmad Rafiqin bin Kusni, Pengurusi Surau Nur As-Sakinah, Taman Bukit Katil Damai 2. Yang Besar Ustaz Muhammad Saufi bin Abdul Rahim, Timbalan Pengurusi Surau Nur As-Sakinah. Yang Besar Encik Ahmad bin Jamat, Pengurusi JPKK Kampung Torazak Bukit Katil. Dan seluruh hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga semuanya beroleh berkat. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat dipertemukan dalam satu majlis yang mana majlis ini telah lama kita rindukan untuk kembali diadakan semula setelah kita melalui tempoh yang agak sukar sebelum ini, iaitu dalam tempoh PKP maupun lockdownnya. Kita rindu untuk kembali mengimarahkan rumah Allah ini, sama ada di masjid maupun di surau. Namun akibat kerana keadaan suasana yang tidak mengizinkan, maka kita pun terpaksalah akur masing-masing duduk di rumah. Dan kalau nak dengar ceramah, sekali-sekala rindu nak dengar pun, masing-masing menatap online menghadap telefon saja. Jadi kami pun secara jujurnya, penceramah-penceramah ni kita dah biasa jumpa orang. Ada tu. Jadi bila sekali dah biasa jumpa orang, tapi kena ceramah pakai telefon, maknanya online, menghadap telefon. Yang online tu pun bukan semuanya buka kamera, semuanya tu tak tahulah. Pengurusi majlis pandai dia kadang. Dia persilakan kita. Tuan-tuan, untuk itu marilah kita mendengar ceramah yang akan disampaikan penceramah kita, dipersilakan. Pandai dia, dipersilakan, lepas tu dengan dia diam, tak tahu bagaimana. Buat bancuh Maggi, buat Milo, apa tak tahulah. Benda dalam kamera boleh tutup, kita bukan tahu dia pergi mana. Sekarang MC tak boleh pergi jauh, duduk dekat ya. Kan? Lepas tu pandai pula tu MC tu, dia agak-agak kita dah nak landing tu, dia pun mari semula.
Dia kata begitulah ceramah yang sangat menginsafkan. Insaf apanya, gelak sampai habis tak tahu agak nampak sangat dia tak dengar tuan. Itu marilah tuan-tuan tu. Jadi macam mana pun syukur pada Allah. Moga-moga keadaan ini dapat berkekalan lah. Walaupun keadaan semasa nampak semacamnya, jumlah kes harian tu nampak semacam. Tapi tak apalah, kita doa pada Allah. Yang penting majlis ilmu ini dapat diteruskan. Sebab kita ni memang manusia ni makhluk sosial, jenis menghadap orang, kena jumpa orang. Kena jumpa orang. Walaupun jumpa pun mulut bertutup, semua tak apalah. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni senyum ke, menguap ke, saya pun tak tahu. Jadi banyak menyelamatkan keadaan. Tuan-tuan menguap pun saya bukan tahu, tak tahu mata kecil nampak. Tak apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini dengan tajuk yang cukup istimewa. Tajuknya adalah tentang cukupkah bekalan yang kita bawa. Istimewa di surau Nur As-Sakinah, Taman Bukit Katil Damai 2. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu membuat bekalan dalam hidup kita, khususnya untuk nak menuju akhirat? Sebabnya adalah perjalanan menuju akhirat ini nanti bukanlah perjalanan yang sekejap. Perjalanan menuju akhirat ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Dan kalau kita hitung dan kita tengok semula, langkah-langkah ataupun kita panggil apa? Stesen perjalanan kehidupan kita menuju akhirat ni bukannya sikit. Kita dulu lahir ataupun sebelum kita lahir, kita berada dipanggil, alamnya dipanggil alam roh. Alam roh, tu stesen pertama, alam roh. Daripada alam roh kita berpindah singgah ke rahim ibu, namanya alam rahim, stesen kedua. Daripada stesen alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Kita lahir ke dunia sekarang ni lah, stesen ketiga. Kemudian kita akan berpindah pula ke alam barzah, stesen yang keempat. Selepas alam barzah berpindah pula ke alam akhirat ataupun kiamat. Sampai situ saja? Tak. Ada lagi. Kita ada padang mahsyar, stesen ke-6. Habis? Belum. Sambung lagi. Kita akan ke tingkat seterusnya, namanya syafaat. Ada orang akan dapat syafaat Nabi, ada orang yang tak layak dapat syafaat Nabi. Itu adalah orang dia. Lepas stesen syafaat, kita berpindah pula ke stesen berikutnya, yang ke-8, namanya hisab amalan. Buku catatan amal ni nak terima dengan tangan mana. Lepas pada tu kita berpindah ke stesen ke-9, namanya Al-Mizan, tempat timbang amalan kita, berat hala kebaik ataupun yang buruk. Habis kat situ? Tak. Kita akan berpindah pula pergi ke Telaga Kausar, stesen yang ke-10. Telaga Kausar ni pula bukan semua orang dapat minum. Jangan bajet kita umat Nabi tak, kalau Nabi tak sayang umat dia. Tak. Ada orang Nabi akan halau dia daripada minum Telaga Kausar. Siapa golongan-golongan yang dihalau daripada minum Telaga Kausar? Itu lain tahun kita cerita, panggil lagi lah maknanya. Tu. Lepas daripada Telaga Kausar, kita akan berpindah ke stesen yang ke-11. Namanya Titian Sirat. Titian Sirat yang mana hujungnya syurga, di pertengahannya itu bawahnya neraka. Maknanya kurang lebih kita ada 11 stesen yang kita akan tempuhi. Dan sekarang kita baru berada stesen yang ketiga. Jauh lagi tak? Jauh. Sebab itu mana-mana orang yang hidup atas dunia ini, bila dia mengenangkan perjalanan akhirat yang sangat jauh ini, tak tergamak dia nak maki hamun orang. Tak tergamak dia nak mencaci maki orang, mengutuk sana sini, tak ada. Viral benda-benda yang merapu, benda yang tak senonoh semua. Dia tahu kesan akibat dia nanti sangat jauh di akhirat nanti. Sebab itu sekarang ini kita di dunia, kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri kita ni semua dengan amalan-amalan. Sebab apa? Mutaakhir ini kita pun semua tahu, tanda dunia nak menuju kiamat, kematian mengejut itu di mana-mana. Mati secara mengejut atau mati secara fajaah, tiba-tiba akan berlaku secara mendadak, banyak sekali. Baru malam tadi sembang dengan dia,
Pagi esok subuh tengok dia tak datang. Rupa dah tenat dia rumah. Lepas tu meninggal. Ada? Tadi baru sembang gelak tahu dengan dia. Dah meninggal. Baru malam tadi dengar ceramah, duduk sebelah dia. Dia pula masa tengah dengar ceramah, mata pejam. Esok terus pejam. Mata pejam. Nak tidur-tidur lah. Tak apalah, tak marah. Ustaz ni doa kita meninggal. Tak lah. Jadi, mati secara mengejut ini bukan satu benda yang mustahil. Dia adalah benda yang realiti. Dan kalau tengok secara apa yang berlakunya pada dunia hari ini, memang benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu akan ada tempohnya. Dan bila sampai tempoh ajalnya, takkan dilewatkan walau sesaat dan takkan dipercepatkan walaupun sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Sebab itu hari ini orang yang meninggal secara mengejut itu agak tinggi. Dan faktor penyebab orang mati secara mengejut itu banyaklah. Pertama sekali, ranking nombor 1 adalah disebabkan kemalangan, accident. Walau dia sihat, segar bugar, pagi tadi kayuh basikal panjat gunung sana sini. Kalau main dengan kemalangan ni, benda tak boleh nak jangka. Mati secara tiba-tiba. Dan di Malaysia kita ini juga, ni kita sekadar nak mengingatkan semualah tuan-tuan semua, saya ni mengingatkan sajalah. Kadang seram tengok orang kita bawa kereta. Orang kita ni, maaf cakap, cikgu lesen saya dulu kata, saya dulu ambil lesen 4 kali. Tapi disebabkan saya ada sabar dan qanaah dan redha, bayar je lah. Semua 3 kali bukit, 1 kali masuk parking. Itu masalah. 4 kali ya. Jadi saya ingat cikgu lesen saya pernah pesan, dia kata kalau nak tahu perangai orang sebenar, tengok bila dia pegang steering. Itulah perangai orang yang sebenar. Dia duduk dalam surau, dia duduk dalam masjid, ini semua kontrol belaka. Oh, budak-budak muda kata apa? Wayang. Itu bukan perangai sebenar dia. Nak tahu perangai sebenar kita, tengok bila dia pegang steering. Itulah perangai kita yang sebenar-benarnya. Orang putih kata apa? The true colour. Warna sebenar kita. Sekarang kan, pasal orang kenal kita, mah pun orang kenal. Orang tengok dia, astagfirullahaladzim, Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, Allah. Zikir mulut tu. Bau pegang steering, tak serupa dalam surau tadi. Potong orang, dengan signal tak bagi apa tak bagi. Pernah jumpa tak? Ke sendiri? Malah nak mengaku surau ni. Itulah dia. Sebab itu kalau tengok orang sekarang bawa kereta tuan-tuan, seram kita tengok. Angka kematian akibat kemalangan di Malaysia ini ada kajian yang saya dapat. Di Malaysia kita purata 18 orang meninggal dunia akibat kemalangan dalam satu hari. Dan daripada 18 orang itu, 11 orang adalah pemandu ataupun penunggang motosikal. Motor. Kadang orang motor ni seram, kita tengok gaya Superman lah, Batman, kaki angkat belakang. Dalam hati kita, kau ni cukup ke bekalan amalan menuju akhirat ni? Tak, cara dia bawa tu macam amalan banyak, pahala tu banyak sangat tu. Terbang sana sini ya. Sedap tengok. Dan menjadikan jumlahnya dalam tempoh 1 jam 20 minit di Malaysia kita, 1 nyawa melayang. Dan secara kajian di seluruh dunia, Malaysia berada pada tangga yang ke-47 daripada 174 buah negara. Antara ranking kemalangan paling tinggi dalam dunia. Malaysia rekod nombor 47. Dahsyat. Orang luar siap ingat kita ni, kita orang Malaysia ni manusia sopan santun. Memanglah. Saya belajar di Mesir dulu, sampai orang panggil orang Melayu, orang Malaysia ni ahsan nas. Sebagus-bagus manusia. Tahu tak? Kita je lah tahu bagus tak bagus. Orang Arab, orang luar, Malaysia, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ahsan nas. Sebagus-bagus manusia. Memanglah. Kita kan kena marah dengan polis Arab kan. Allah, masya-Allah, masya-Allah. Ya haji, masya-Allah, masya-Allah. Baik dengan cakap, Arab lawan balik. Tapi kita tak tahu, dia tak tengok yang kita bergaduh dengan mutawif, tak tengok lagi.
Yang kita bergaduh dengan ustaz-ustaz tabung haji, dia tak tengok lagi. Bergaduh dengan polis kita, dia tak tengok lagi. Bergaduh dengan banyak, bergaduh dengan Tok Imam, dia tak tengok lagi. Ahsan lah dia panggil. Jadi sebab itu kita ni sebagai satu kesedarannya, bila-bila kematian itu boleh kunjung tiba. Orang kata banyak meninggal ni atas jalan raya, rajin datang surau masjid ni tak ada meninggal. Siapa cakap? Beberapa bulan yang lepas di Kajang masuk surat khabar, imam satu lepas subuh selesai solat, wirid, zikir, doa selesai, imam satu dia masuk dalam kereta dia start enjin lah. Selesai nak balik lah, dia start enjin, dia reverse kali subuh kan, gelap-gelap, terlanggar kereta orang belakang. Dia terlanggar kereta belakang, dia gelabah, langgar kereta orang, habislah. Dia nak tekan brake, tekan minyak. Dia tekan minyak, tuan-tuan bayanglah. Sebab dia gabra tu, dia nak tekan brake secara kuat. Tersalah, tekan, bukannya brake, dia tekan minyak, tuan-tuan tahu apa jadi? Masa tu ada jemaah-jemaah lain yang keluar berjalan sembang-sembang depan surau tu. Dekat tempat rak kasut tu ada CCTV. Takdir Allah, imam dua tengah lalu. Wallahualam lah, nak ke kereta dia ke, nak ambil selipar dia ke apa, kena langgar, rosok masuk bawah kereta imam satu, meninggal di tempat kejadian. Siapa sangka tuan-tuan, imam satu langgar imam dua, meninggal di situ juga kan. Orang kata tak naklah pergi kawasan tu, banyak COVID, takut berjangkit, nanti meninggal. Tak nak ah naik atas jalan raya, musim cuti banyak kereta lah, kan accident pula. Dah. Kalau mati itu sudah tertulis, di mana-mana sahaja boleh berlaku. Orang yang tengah duduk dengan ceramah, bukan yang duduk dengan, yang berceramah pun boleh meninggal lah tuan-tuan. Tapi doalah panjang umur sikit yang bercakap ni. Pasal ini hari jadi dia ni, orang boleh panjang umur sikit. Kalau di Indonesia, saya ingat beberapa bulan yang lepas, tu lah, orang tanya dia soalan pasal alam akhirat ke kiamat macam tu lah. Dia cerita, pom bagi jawapan. Elok dia cerita tentang tu semua, boom, atas meja tu, meninggal. Kalau luar negara, banyak penceramah meninggal dulu. Kalau di Malaysia ni yang saya jumpa, banyak yang dengar tu meninggal dululah. Wallahualam lah siapa pergi dulu. Sebab itu yang paling penting, mempersiapkan amalan-amalan kita untuk bekalan menuju akhirat. Malam ini insya-Allah muslimin muslimat semua, saya nak kongsikan beberapa amalan untuk kita buat sebagai bekalan kita untuk macam mana kita nak selamat di akhirat nanti. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an ini satu catatan yang tuan-tuan kena tahu, adalah di antara sahabat Nabi paling bertuah sekali, sebab dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada doa Nabi, dia punya kelebihan apa dia? Pertama, umur dia panjang. Umur dia panjang. 107 tahun umur dia. Sahabat-sahabat Nabi yang senior habis meninggal belaka dah. Dia yang last sekali meninggal. Maknanya dia orang lama, umur panjang, 107 tahun. Sihat. Dan dia juga dikurniakan anak saja 120 orang. Anak saja. Jadi tuan bayanglah, tiap kali kalau bergambar raya tu, tak boleh pakai kamera ni, tak boleh pakai drone. Sekampung, setaman tu semua anak dia saja, belum cucu lagi, anak dia. Ada orang tanya, macam mana Ustaz anak ramai 120? Ramai bukan 20, 120. Maknanya kelang dia banyak. Mak dia ramai lah, isterinya ramai lah. Tak faham. Isteri dia ramai. Jadi ada doa sebenarnya nak dapat isteri ramai ni. Anak ramai, isteri ramai pula. Anak ramai tu ada doa dia. Nantilah kalau sempat di ujung-ujung saya ceritalah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni macam takut nampak ya. Nabi SAW satu hari masa Nabi sembang-sembang dengan Anas bin Malik, rupanya Anas bin Malik ni dia ada satu kebimbangan.
Dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, nanti di akhirat macam mana nak mencarimu ya Rasul? Macam mana nak carimu? Nak mencari Tuhan nanti di mana? Kita di dunia ini habis-habis tak tahu nak jumpa mana, minta dia share location. Pusing kat 6 kali lah. Kau kata rumah kau jalan ini, stroke ini, tak jumpa, aku dah stroke dah ni. Aku tak jumpa kau punya mana, kau cakap 5 ini stroke B, 6A apa, tak jumpa. Bagi location. Akhirat macam mana nak location? So Nabi seolah-olah share location kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kata, carilah aku di 3 tempat. Di 3 tempat ni, 3 tempat ni carilah aku antara 3 tempat ini. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali, carilah aku dekat titian Sirat. Cari aku kat titian Sirat nanti. Kalau tak jumpa dekat titian Sirat juga, carilah aku dekat Al-Mizan. Apa makna Al-Mizan? Tempat timbang amalan. Kalau Al-Mizan pun tak jumpa juga, carilah aku dekat Al-Haud. Apa makna Haud? Itu apa? Telaga Kausar. Telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maknanya Nabi bagi tahu kat kita 3 tempat ni kita kena usaha untuk cari Nabi dekat 3 tempat ni. Nabi dah soalan bocor dah ni. Nabi dah beritahu siap-siap dah ni. Dah share location dah. Akhirat nanti jangan duk menggambarkan mana nak cari Nabi yang mana. 3 tempat ni. Titian Sirat, Al-Mizan, ataupun tadi Telaga Kausar ataupun Al-Haud. Cuma persoalannya tuan-tuan, ketiga-tiga tempat ni bukannya senang kita nak pergi. Hanya orang-orang tertentu saja yang betul-betul lepas untuk pergi ke 3 tempat ini. Pertama sekali saya sebutkan, apa dia tadi Nabi sebut? Apa dia? Titian Sirat. Titian Sirat ni bukannya senang. Kata Fudail bin Iyad, titian Sirat ini panjang dia saja 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Dan kedudukan dia pula bukannya sama saja. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Dahlah dengan tu lagi, di setiap perjalanan titian Sirat tu ada 7 lengkungan. 7 lengkungan. Dan di setiap lengkungan tu pula dia ada 7 post checkpoint. Roadblock. Ini roadblock bukan rentah negeri, rentah daerah. Ini rentah Sirat. Dia tak jadi tunjuk surat kepala kerajaan time tu, tak jadi dah. Dia nak tanya benda apa ni dekat roadblock tu. Ni saya nak sebut tuan-tuan malam ni. Ingat benda ni. Apa yang malaikat tu akan tanya nanti, ni saya nak bagi tahu ni tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan rajinlah, ada satu kitab, nama kitab tu At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab ni menceritakan perjalanan akhirat dan bagaimana nak berselamat di sana tu. Tak tebal mana? 1121 muka surat. Saya ingat belum habis kita meninggal tu. Memang tebal tuan-tuan. Jadi saya ringkas-ringkaskan apa isi kandungan kitab tu bagi tuan-tuan faham. Rupanya di setiap roadblock di titian Sirat tu nanti akan ada kurang lebih beberapa soalan-soalan malaikat. Biasa orang soalan kubur kan? Tak. Malam ni soalan titian Sirat. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar ke tak. Antaranya akan disoal kita berkait tentang soal iman. Iman kita. Yang kedua akan ditanya kita tentang soal semayang kita, solat kita. Kalau kita punya solat dah settle, anak-anak punya solat, isteri kita punya solat. Kalau kebereta dia sampai 2-3, maknanya isteri punya solat. Semua habis nak tanya, lagi banyak tanggungan dia. Semayang kita nanti malaikat akan tanya. Lepas persoalan tentang solat, ditanya pula tentang zakat kita. Lepas zakat ditanya pula tentang ibadah puasa kita. Ramadan lah, puasa Ramadan. Ganti dah kak? Ganti dah?
Nak giling tak, angguk tak? Tapi agak-agak ni nampak macam kilang tutup dan ni nampak ni ganti apanya kan. Kalau budak-budak muda-muda ni kita pesan ganti cepat. Dah masuk Rejab dah ni. Kalau kalik-kalik pula nanti. Ada puasa akan ditanya. Lepas ada puasa ditanya tentang haji dan umrah kita. Haji dan umrah kita juga akan ditanya. Baik itu tuan-tuan dapat rezeki pergi umrah buat haji nanti, buatlah elok-elok, buat perangai elok-elok. Jangan rosakkan ibadah haji dan umrah dengan mulut-mulut kita. Banyak orang rosak pahala haji umrah kerana mulut. Kutuk travel. Pernah buat tak? Tahu panggung. Marah ustaz-ustaz ni semua. Jadual tak sama macam yang dah dibagi tahu. Oh, kata melawat ladang kurma. Pergi pergi apa Bukit Uhud dulu pula kata nak pergi kurma. Marah ustaz-ustaz gaduh. Kami dulu pengalaman bawa jemaah umrah ni macam lah PN. Macam-macam. Ada jemaah kita tu gaduh macam tak tahu. Ada benda bergaduh. Yang paling syok sekali tu masa dia marah tu dia sendiri tak ingat kot. Aku benci betul dengan kita punya mutawasitah ni. Tawih. Tawih tu lah. Tu. Apa macam ada benda tak puas hati dengan Arab, dia tak puas hati dengan semua polis Arab dia. Ada benda gaduh-gaduh. Mulut jaga Duduk di tanah haram, tanah suci tu, jaga mulut baik-baik. Jangan mulut lebih kurang. Lagi apa? Akan ditanya tentang wudu dan mandi wajib. Kat titian sirat tu nanti mandi wajib elok-elok lagi tuan-tuan. Lagi apa? Akan ditanya kepada kita tentang silaturahim. Hubungan kita sesama adik-beradik, mak saudara, pak saudara, sepupu, sepapat semua. Akan ditanya nanti. Hubungan kita macam mana? Itu antaranya. Dan termasuklah hubungan kita dengan mak bapak kita nanti. Sebab itu orang yang paling bertuah sekali nanti sewaktu melintasi titian sirat, orang yang boleh jaga semua benda ini dengan sebaik-baiknya. Cumanya Nabi SAW ada menyebutkan masa orang yang lalu dekat titian sirat ni macam-macam PL rupa keadaan. Ada orang dia lalu dekat titian sirat ni sepantah kilat. Ada kilat. Berapa kelajuan kilat? Sekali dia sambar 300 km per saat. Zap sekali 300 km per saat. Apa? Lightning kan. Kilat tu. Banyak orang yang di titian sirat nanti 15,000 tahun punya perjalanan tu jadi cepatlah. Ada orang macam tu. Ada orang Nabi kata dia lalu dekat titian sirat tu seperti kelipan mata. Celik, pejam, sampai ujung lah. Oh cepatnya. Ada. Yang ketiga, ada orang akan melintasi titian sirat seperti angin yang bertiup kencang. Tuan-tuan tengok apa jadi dekat Perak. Bukan setakat bumbung rumah tercabut tuan-tuan. Punya kuat. Cepatnya angin tu bertiup. Sekelip mata berubah struktur rumah. Tu. Maknanya orang yang lalu titian sirat seperti angin kencang ni memang laju sungguh tu. Memang laju sungguh. Ada juga orang seperti burung yang terbang cepat. Ada orang seperti kuda yang berlari laju. Ada orang seperti unta yang berlari. Tapi juga ada orang yang paling teruk sekali, dia akan terhegeh-hegeh, mengesot-ngesot atas titian sirat. Yang laju-laju tadi tak apalah. Ni, yang mengesot, merangkak, terhegeh-hegeh atas titian sirat ni, siapa orang dia? Apa perangai dia masa dia di dunia dulu? Ketahuilah jawapannya selepas azan isyak ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini, insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali pembincangan kita tadi tentang iaitu bekalan kita di akhirat, salah satunya untuk selamat di titian sirat. Tadi saya dah sebut bahawa dalam hadis Nabi menceritakan ada orang yang lalu melintasi titian sirat laju macam kilat, seperti kelipan mata, angin bertiup kencang, macam burung yang terbang laju, kuda yang berlari pantas, unta yang berlari. Tapi ada orang, Nabi cerita, dia seolah-olah mengesot di atas titian sirat. Tuan-tuan bayanglah, kalau orang naik unta pun kita duk terbayang tahun bila nak sampai ujung. Tu kira berkenderaan. Tapi kalau yang mengesot atas titian sirat, bila nak sampai ujung? Bila nak sampai ujung? Dan yang bestnya, orang hak mengesot tu pula, dia tension kot. Dia tanya dengan Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, ya Allah, apa sebab orang lain semua geng-geng saya lain semua laju-laju, ngesot lambat lah. Kenapa aku lambat hari ini? Maka
Dijawabkan kepada dia bahawa dia ni dulu masa hidup di dunia, dialah manusia paling lambat sekali dalam hal-hal kebajikan. Benda hak elok, benda baik-baik ni semua, inilah orang yang paling lambat sekali dalam buat. Tercabut anak tekak Tok Bilal panggil orang main semayang. Hegeh-hegeh lagi. Lek lu, belum komat lagi. Cuti panjang kot. Tok Bilal dah komat. Lek lah, maghrib ada, maghrib. Dah maghrib belum? Isyak ada, isyak. Orang jenis melambat-lambat. Budak-budak sekarang kata apa? Lek lu ni, padan. Di kiamat akhirat nanti, mengesoklah engkau atas titian sirat. Melambat-lambat benda baik. Benda elok dilewat-lewatkan. Sebab itu dalam hidup ni, kita kena ada peluang saja nak buat benda baik, buat lah. Duk tengok, nanti hari duk tengok tabung tu, insyaAllah satu hari nanti aku akan masukkan yang kepala agung warna biru ke apa tu, masuklah biru pula tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kau kata, jom lah, ada ceramah mana ni, Ustaz main KL. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Dia melewat-lewat benda-benda baik ni, tunggulah. Di titian sirat nanti, takut-takut dia akan jadi orang yang mengesok di atas titian sirat nanti. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab ada disebutkan ada 3 amalan macam mana untuk kita nak selamat di titian sirat. Saya harap 3 amalan ini pakat-pakat jadikan dia bekalan untuk nanti kita insya-Allah di titian sirat nanti semua pakat lepas belaka. Amin. Apa amalan dia? Pertama sekali, ini disebut dalam kitab ni, saya ringkas-ringkas bagi tuan-tuan faham. Pertama sekali, nombor 1, jangan berbincang mengenai agama Allah mengikut pendapat sendiri. Itu nombor 1. Saya ulang jangan berbincang mengenai agama Allah mengikut pendapat sendiri. Main rasa-rasa. Tak boleh. Sebab itu saya secara peribadi, kalau mana-mana orang tanya, memang kami ni belajar agama, tapi belajar agama kami ni pun ada tahap-tahap dia, ada bidang-bidang dia. Memanglah dia ustaz, tapi dia ustaz tajwid. Kalau tanya dia iqlab, iqra, syafawi, idgham, islain, ma'arif lisukun, insya-Allah dia boleh jawab. Bertanya tengok tentang fiqh, syarat sah batal, hukum halal haram, umrah ke apa ni, bayar dam tak bayar dam, dia boleh jawab tak? Takut dia jawab, dia kata oh hukumnya idgham islain. Jam. Bukan idgham islain, lain aku dengar. Sebab itu kita bukan bidang kita, diam. Jangan duk cakap. Maaflah tuan-tuan, salah satu daripada bencana dunia nak menjelang kiamat ni, Nabi sebut bukan saya sebut, Nabi sebut. Nabi kata wa yantiqu fiha ruwaibidah. Nabi kata golongan-golongan ruwaibidah ni akan mula bercakap-cakap menerusi pelbagai medium, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Janji suara dia sampai. Siapa ruwaibidah ni? Nabi kata orang yang bodoh tapi berani bercakap tentang urusan orang ramai. Semua benda nak komen, semua benda nak ulas isu. Apa, nak cari subscriber ke apa? Nak cari follower? Nak likes? Bukan kita tak tahu tuan-tuan. Buatlah konten apa nak bagi orang tengok, views. Cerita entah apa-apa, penuh dengan maki hamun. Sampah semua tuan-tuan tahu. Dulu-dulu, kalau macam saya, di sekolah saya, siapa-siapa yang nak hantar artikel masuk dalam majalah sekolah, akan disaring, akan ditapis. Hanya penulisan yang bagus-bagus, cerpen saja, apa-apa yang bagus-bagus, akan dimasukkan dalam majalah sekolah, betul tak? Akan ditapis. Sekarang, Facebook, Instagram, siapa nak tapis? Bocor lah penapis tu pun.
Tak mampu nak tapi dah semua orang boleh cakap. Maaf, dengan penuh kebodohan. Ada seorang hamba Allah tu, dia perokok tegar. Tak apalah, Tuhan dia lah, kita nasihat dah, tapi dia nak atas engkau lah, suka hatilah. Dia perokok tegar. Apa? Istiqomah. Istiqomah. Oh, istiqomah semayang dia, istiqomah tu rokok. Tu cerita dia lah. Satu hari dia baca surat khabar, muka depan surat khabar tu 60% kematian di Malaysia berpunca daripada isap rokok. Istighfar panjang dia, Astaghfirullahalazim. Dia pergi komen kat Facebook, dia kata, mulai saat ni aku akan berhenti baca surat khabar. Apa masalah kau pakcik? Orang suruh berhenti yang ini, bukan lain orang cakap, lain kau faham. Ini masalah. Ini dunia hari ni. Sebab tu kadang ustaz-ustaz pun cakap pun kena, tak bolehlah pakai bahasa yang ni sangat. Nanti orang awam twist, dia salah faham. Lain pula dia pusing. Habis ustaz tu cakap. Tak, ustaz tu cakap maksud dia macam ni. Lain faham. Yang geramnya, geng Palatau. Tahu Palatau? Palatau ni ramai sangat. Lepas tu Nabi sebut, golongan yang bodoh berani bercakap tanpa segan silu cakap. Saya duk sebut sana sini tentang golongan bodoh banyak cakap, sekali pergi Pantai Kelebang ada mi bodoh. Sedap pula tu. Aduh, kena kan kau kena shake sempoi. Rupa mi bodoh tu mi simple lah kan. Dia bodoh-bodoh lah, campak-campak lah kan, simple-simple. Sedap. Itu mi bodoh tu cerita lain. Ini yang ni. Ini masalah ni. Kau tak tahu, diam sudah. Macam saya sendiri pun, macam saya sebut tadi, kita belajar agama pun, kalau ada benda tak tahu, cakap je tak tahu. Ada dulu ada seorang makcik tu, dia tanya saya, Ustaz, nak tanya sikit lah. Macam makcik kan, pembahagian faraid lah. Berapa anak lelaki makcik dapat? Sebab anak makcik ni pun dia adalah cerita dia. Saya dengar. Oh, maaf cik, saya tak dapat nak jawab yang tu. Kalau nak jawapan, saya ada kawan, saya bagi nombor nanti. Dia bab faraid memang champion lah, bagi dia lah. Lah ustaz tak ada jawab. Saya tak dapat jawab lah. Nama ustaz, la ilaha illallah. Apa masalah kau makcik? Apa yang patut saya buat pada makcik tu? Itulah. Tapi disebabkan hari ini ramai orang malu untuk mengatakan saya tak tahu, maka tersebarlah kejahilan. Malu kot, ceramah dalam TV, dalam radio, tanya soalan simple tak boleh jawab. Sebab itu Imam Malik bin Anas, orang jauh-jauh datang belajar dengan dia. Orang tanya pada dia 48 soalan, dia hanya jawab 32 soalan saja. Selebihnya dia kata wallahu alam, ana tak tahu. Tuan-tuan, Imam Malik kot, bukan Haji Malik. Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ulama besar, tok guru Imam Syafi'i. 48 soalan, dia jawab 32 macam tu kan. Selebih dia kata wallahu alam. Maaf, saya tak tahu. Apa perasaan orang yang datang jauh-jauh tanya dengan jawapan wallahu alam? Wallahu a'lam. Berkitab-kitab karang wallahu a'lam. Inilah amanah ilmu. Benda tak tahu cakap je tak tahu. Selesai taklah. Tapi masalahnya ramai orang akan tergelincir daripada titian sirat kerana palatau. Memandai-mandai. Orang kita banyak macam tu, setengah itu. Kawan dia nak ajak dia makan satu restoran. Kawan dia ni orang masjid suruh ceramah selalu dengar lah. Sampai depan-depan restoran tu, kawan yang orang masjid ni kata, ish, halal ke? Kedai ni, restoran ni macam aku tengok tukang masak dia pun lain, tulisan dia pun lain, macam halal ke ni? Dia tak dapat halal jakim lagi lah. Tapi boleh lah kalau nak makan tu. Jangan benda main boleh tak boleh, agak-agak tak boleh. Jangan.
Ya ke? Niat di hati ni nak belanja. Sebab dia ada king crab, ketam besar yang kangkang macam tu dalam pinggan tu. Oh, nak belanja. Nak belanja. Sebenarnya ulama khilaf benda ni. Dia ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh, tapi ada ulama kata boleh. Tapi boleh kot, boleh. Betul nak belanja ni? Betul lah. Rasanya boleh. Dan boleh. Ketam punya pasal. Jangan main-main tuan-tuan no. Inilah dia dugaan di akhir zaman. Manusia bila dia dah diuji dengan al-fulusu. Al-fulus. Habis. Kelam semua. Ilmu segala semua hilang. Jangan tuan-tuan ya. Itu yang pertama sekali. Jangan bincang mengenai agama Allah mengikut pendapat sendiri. Main rasa-rasa. Jadi mufti jalanan. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua. Macam mana nak selamat di titian sirat? Amalan yang keduanya adalah bersegera dalam melakukan apa jua kebaikan. Jangan dilewat-lewat, jangan ditangguh-tangguh. Para alim ulama menyebutkan bahawa benda yang melibatkan kalut-kalut kelang kabut gopoh ni tak elok. Kata setengah ulama, antaranya dalam kitab Hilyatul Awliya mengatakan, kana yuqalu al-ujlatu minasyaitan illa fi khamsin. Kata ulama, gopoh ini memang setan. Jenis kelang kabut gopoh tak tentu arah ni perangai setan. Syaitan, setan pula, syaitan. Kecuali. Except. Kecuali 5 jenis kalut ini tak termasuk yang setan. Maknanya kita memang dituntut bersegera buat benda ni. 5 benda ni. Apa dah 5 benda ni? Pertama sekali kata ulama iaitu it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Menghidang, menjamu tetamu makan ketika dia datang. Maknanya tetamu kita bila dia sampai, dia datang, jangan dilambat-lambatkan nak hidang kat dia tu. Kalau boleh segerakan. Maaflah tuan-tuan, ada setengah kadang tuan rumah tak tahulah mana dia belajar. Kat sejam lebih menyembang, kawan tu dah kering tekak dah. Tak faham bahasa. Batuk dah pun. Macam tu dah dalam menyembang ni. Tuan rumah boleh bantai kata, "Yalah musim panas kan, dia kemarau, dia tangkap sini." Tengok ni surau bagus. 2 botol dia bagi air kosong ni. Maknanya 2 jam ke apa ni? Maknanya tetamu jangan dibiar lama-lama. Ulama ajar kita, tetamu sampai jangan lambat-lambat. Hidang tu apa makanan, hidang tu bagi apa nak bagi dia makan pun, cepat-cepat hidang kat dia. Jangan lambat-lambat. Tuan-tuan kalau nak belajar bab layan tetamu paling bagus sekali, belajarlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dahsyat tuan-tuan. Dia tetamu yang datang dah lah tengah malam. Kita tengah malam, orang ketuk pintu, tekan loceng, ada buka pintu? Tak ada. Harap nak buka. Tengah malam, siapa pula datang? Nabi Ibrahim bagi masuk. Dalam masuk tu pula, Nabi Ibrahim hidangkan apa? Bi'ijlin samin. Anak lembu gemuk yang dipanggang. Steak. Tengah malam. Kita kalau orang mari tengah malam, saya ingat kopok lekor pun gagah tu. Goreng nugget dah. Kau potong kek beli sepimat, potong kek cukup lah. Tak bagi dah. Mujur lah tengah malam lah. Teh pun dah sejuk lah petang tadi punya. Air sirap budak tak habis minum lah. Ini Nabi Ibrahim dia bagi anak lembu panggang yang gemuk. Tuan-tuan boleh buat macam tu dahsyat lah. Hidang kat tetamu kita. Baik itu antaranya hidangkan pada tetamu dengan kadar segera. Jangan dilambat-lambatkan, jangan ditangguh-tangguhkan hidang pada tetamu kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata ulama, benda kena cepat, benda nak disegerakan adalah watajhizul mayyit, mensegerakan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah jangan dilambat-lambat. Anak mana London, Australia, New Zealand tak payah tunggu lah. Buruk mayat tu nanti.
ke bumi je lah. Nak peluk bercium, ni masa hidup. Masa hidup. Jangan dah lambat-lambat. Kalau dia jenazah yang baik-baik, dia tak sabar nak ke kubur. Lagi kita mau lambat-lambat pula. Jangan dilewat-lewatkan pengurusan jenazah. Yang ketiga, watazwijul bikru, mengahwinkan anak dara bila sudah sampai masanya. Anak dara hari ni, budak-budak perempuan hari ni lain macam tuan-tuan. Lama dibiarkan dia, lain pula jadi bergedik di TikTok pula. Bergoyang-goyang pula TikTok tu. Di TikTok dapat duit. Dulu orang bergedik dalam disko baru dapat duit. TikTok tontonan ramai. Mana ustaz tahu? Ni mesti tengok. Kawan saya cerita, faham tak? Kawan saya bagi tahu. Tunjuk sini pula. Kawan saya. Aduh, tak tahu. Saya pun ada TikTok tak. Tapi kadang kalau dia nak keluar tu, dia tahu, kita swipe pula apa? Skip. Cepat. Dahsyat tu. Sekali dia singgah, jam. Lupa 2 juzuk. Jangan try ketagih. Ini bukan promo saja bagi tahu. Lepas tu anak-anak dara ni mana dah sampai masa, kahwin je lah. Bersenyum-senyum depan telefon tu. Gede-gede tu, emotikon selalu. Main menikah terpimpin sikit diri maruah dia tu. Tidak bapak pening nanggung, biar suami dia tanggung pula depan ni. Tu. Lagi apa? Yang keempat, wa qada'ud dain. Benda yang kita kena cepat, jangan dilewat-lewatkan, iaitu mensegerakan untuk melunaskan hutang. Tuan-tuan mana-mana yang ada dalam majlis ni hutang-hutang, khususnya hutang yang jangka masa pendek ni lah. Jenis buat loan tu dah 9 tahun, 7 tahun macam mana? 35 tahun loan macam mana? Beli rumah. Ini yang hutang-hutang janji 200, 300 ni, bayar cepat. Dia sebenarnya daripada hutang ni, kalau tak kena gaya, boleh jadi musuh. Boleh jadi musuh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kebanyakan orang hak jenis suka berhutang yang selain daripada bank lah. Ini yang hutang orang perseorangan ni banyaknya tabiat. Dia jadi tabiat. Dia syok guna duit bukan dia punya. Lepas tu tak kerti nak bayar. Pernah jadi tak? Ramai angguk tu. Macam ramai. Lepas tu pula yang syoknya, kita pula duk ingat duit kita yang ada kat dia tu. Dia buat-buat lupa lah. Yang best jumpa time kenduri, buat dia lah. Buat muka tak bersalah, hilang, macam tak ada masalah. Siap dia boleh kata, macam kenal. Macam kenal. Kau dah ambil duit aku 200, kau kata macam kenal. Tangan aku ringan. Lepas tu, hutang ni adalah satu benda yang menyebabkan seseorang itu terhina di siang hari, tak mampu lena di malam hari. Mau tak terhina di siang hari, nak pergi mana-mana, malu dengan orang. Ini pinjam 500, yang tu pinjam 200, ni pinjam 300, ni pinjam 100. Tak keluar rumah jawabnya. Semua muka dah. Kan? Sebab tu tuan-tuan ni, ajarlah anak-anak kita ni semua berpada-padalah. Setengah orang ni kerana tuntutan nafsu barangkali. Tengok orang pakai kereta macam tu, pakai telefon sampai 6 lens, dia pun teringin. Beli telefon pinjam di orang, canggih-canggih, wifi pakai orang mamak punya. Malu pergi kedai mamak, aneh dia, wifi. Ini Apple Bekasi je lah wifi. Telefon pakai wifi mamak pun. Dan yang kelima, wattaubatu minaz zanbi. Kata ulama, benda yang kena disegerakan dan dipercepatkan, jangan dilewatkan, bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Sebab itu malam ini saya yang cakap dan tuan-puan semua, kita ni semua adalah para pendosa. Tak ada siapa pun di kalangan kita boleh mengaku mendabik dada, alhamdulillah lah saya ni sejak dari kecil memang jenis soleh. Saya lahir orang lain menangis, saya berzikir. Orang lain saya astaghfirullah. Katakan pada dia, poyo. Lu poyo Lu jangan poyo sangat Saya mendia lain berzikir. Orang lain semua menangis
Dia memang ada orang macam tu lah, bajet bagus. Dia perasan baik, perasan bagus. Jumpa orang kadang kan, dia bawa balik surau. Jumpa kawan-kawan duk ngopi, ngeteh kan. Kawan-kawan pun, "Mat, oi, lama tak nampak. Dari mana ni?" Kawan tu pula berjubah hari tu. Silap soalan lah. Berjubah, tanya dari mana? Takkan kedai urut. Tapi dah tanya kan, Aku dari syurga. Ada soalan lain? Tiba. Dia memang ada orang macam tu. Kadang nyampah pula nak tanya dia. Soalan-soalan tu kadang berasa dia tu ahli syurga sangat berasa. Jangan. Sebab tu kita ni, setiap di kalangan kita ni para pendosa. Semua ada dosa. Kecil, besar, itu bezanya. Sebab itu macam mana cara membersihkan hati kita daripada dosa? Memperbanyakkan istighfar. Alang-alang sebut istighfar ni, mohlah kita, jom kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ulama sebut istighfar ini lebih bagus khususnya untuk mana-mana dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Apa dosa-dosa kecil? Paling simple ni, pandangan mata kita ni. Nengok aurat perempuan, peha ayam, peha orang, tengok habis. Jadi bila mata kita terpandang, astaghfirullahalazim. Jangan ada tengok dah. Astaghfirullahalazim. Dia macam wiper. Kena tai burung di cermin, nyet kena, astaghfirullah. Macam tu, zas sekali, astaghfirullah. Tapi kalau banyak sangat tai burung, berkerak ada cermin, dia kena pakai water jet. Water jet tu apa dia? Panggil sekali, buat qiyamulail, menangis sampai ke subuh. Tu dia kena taubatan nasuha, lain macam sikit. Dia kena buat. Surau ni pun kalau ada perancangan, buat. Hujung-hujung minggu, buat qiyamulail. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama sangat. Habis lebih kurang start pukul 4 ke 4.30 lah. 4.30 lah, subuh lewat. 4.30, ambil beberapa solat, panggil imam-imam yang bagus-bagus, suara mendayu-dayu, tu feel. Kalau macam saya di Kedah dulu, ada seorang ustaz tu, dia baru cakap tuan-tuan pun nangis habis. Tuan-tuan, menangis habis. Saya ingat kalau dia sebut kubur, meninggal. Memang dia ada ustaz dia, memang ada suara dia, memang suara qiyamulail. Jangan panggil ustaz-ustaz kelakar, gelak pula tengah malam. Dia kena yang feel punya, yang kubur, sebut dosa mak bapak, tu dia feel lah. Boleh buatlah sekali-sekala. Itu untuk pembersihan jiwa. Itu yang kedua. Apa dia tadi? Iaitu adalah dengan bersegera buat amal-amal kebaikan untuk selamat di titian sirat. Yang ketiga, kata ulama, untuk selamat di titian sirat ni, amalan yang ni saya ingat tuan-tuan pun banyak dah buat. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu ni, lagi semangat.
Apa dia amalan dia? Amalan dia adalah melapangkan keperluan wanita yang disebabkan kematian suaminya. Maknanya apa? Membantu ibu-ibu tunggal. Dalam hadis. Tak ada baca hadis ni tuan-tuan dah faham macam mana ni? Macam tuan-tuan ya. Baca hadis dulu. Nabi SAW sebut. Kalau isteri saya ada, dia kata, abang kalau bab-bab tu ada je dalil mesti kita menyampaikan benda yang hak. Mestilah. Nabi kata, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Sabda Nabi, orang-orang yang membantu ibu-ibu tunggal dan orang-orang miskin adalah pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Takbir. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan ni takbir yang mana ni? Takbir yang nak menolong ibu tunggal ke yang miskin? Package Ustaz, package. Jadi mulai saat ni tuan-tuan, kalau ada peluang mana-mana kenalan-kenalan kita tahu kata dia tu ibu tunggal, dia pula miskin, anak ramai-ramai lagi, bantulah dia setakat tuan-tuan boleh lah. Tahu pula dia berniaga nasi lemak ke, dia jual apa, belilah di kedai dia. Tapi janganlah sampai hari kedai dia je. Marah pula orang rumah kita. Tapi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, ambil dia menjadi sebahagian dalam keluarga kita. Itu memang pahala non-stop tuan-tuan. Tapi setakat ni saya tengok yang depan-depan ni belum ada keberanian lagi lah tuan-tuan. Boleh sembang sajalah, boleh sebut lah, boleh cadang-cadang je lah. Zahab cakap ni pun belum tentu berani, pasal bini tak bawa, berani disebut tu. Tapi rakam ni habis. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu. Selain daripada titian sirat, Nabi juga menyebutkan ada satu lagi stesen yang mana kalau orang boleh selamat di situ, insya-Allah dia selamat dapat jumpa Nabi. Apa dia? Namanya Al-Mizan, tempat timbangan amal. Tempat timbangan amal ni pula tuan-tuan, ramai orang nak tahu apa amalan supaya neraca sebelah amal kebaikan tu jadi berat, yang belah baik tu jadi berat. Macam mana nak bagi berat ni tuan-tuan? Nak bagi berat tu macam mana? Ada setengahnya Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis Nabi cara untuk memberatkan timbangan mizan kita. Antaranya apa? Pertama sekali iaitu dengan melafazkan zikir 2 kalimah. Saya ingat tuan-tuan pun pernah dengar kot. Zikir dia apa dia? Kalimatan habibatan ila rahman thaqilatan ala khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa maknanya? 2 kalimah dicintai Allah, ringan pada lidah, berat pada timbangan. Apa dia kalimah tu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tuan-tuan duduk saja-saja, duduk menengok apa? Gosyok. Jual kayu penyapu mop apa tu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini pun tuan-tuan mulut tutup semua. Saya ingat kalau buka tu nampak tu. Subhanallah. Zikir ni saya nampak ni. Itu yang makin berat tu timbangan mizan nanti. Tu jangan tinggal tu. Zikir 2 kalimah, dia akan memberatkan timbangan mizan. Jangan tinggal zikir tu. Itu satu. Yang kedua, amalan untuk memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti apa dia? Yang ni paling sedap. Iaitu paling senang sekali lah. Tadi pun senang dah zikir pun. Yang keduanya adalah berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, berperangai baik dan senonoh.
Rupanya orang yang perangai baik ini besar sungguh ganjaran. Dalam hadis Nabi sebut, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khalqi wa inna sahiba husnil khulqi la bihi darajata sahibis shaum was salat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun amalan yang boleh memberatkan timbangan mizan melainkan orang yang ada perangai yang baik, akhlak yang mulia, melebihi ganjaran orang yang ahli semayang, ahli puasa. Tuan-tuan tahu tak ahli semayang? Kalau dah namanya ahli semayang ni, dia ni orang yang semayang lah. Fardu tu telah lah. Ni yang sunat-sunat ni. Ada duhanya, awabinnya, kalau malamnya, tahajudnya, taubatnya, witirnya, siang, ada saja semayang. Yang tika apa ni, tahiyatul masjid lah, semayang tak berhenti dia ni. Dan juga ahli puasa. Tahu ahli puasa? Yang Ramadan tu telah lah ni. Ashura, puasa Arafah, Isnin Khamis. Nabi kata, orang yang perangai baik lagi tinggi darjat daripada ahli semayang dengan ahli puasa. Walaupun kita ni ahli grup WhatsApp, tapi kalau perangai senonoh, lagi hebat daripada ahli puasa, ahli semayang. Martabat orang yang perangai baik. Ginilah tuan-tuan. Tahu tak kita ni baik tak baik? Payah juga. Biasa mengaku baik. Nak tahu baik tak baik, Imam Hasan Al-Basri kata, tanda orang tu perangai baik dua. Pertama, kaful adha, menahan diri daripada menyusahkan orang. Tuan-tuan hidup tak menyusahkan orang, tuan-tuan baik. Tuan-tuan ni orang baik. Siapa? Jenis tak suka menyusahkan orang. Tuan-tuan ni orang baik. Buat satu benda, janganlah nanti kacau orang, kacau jalan. Ya, parking sana sikit lah, susah orang nanti. Orang baik. Orang baik. Slipper susun elok lah. Berteraburkan nanti kasut penceramah, lepas ke mana pula. Tuan-tuan ni orang baik. Tuan-tuan orang baik. Ada kadang nak cepat, parking main masuk lah. Bang, parking elok-elok. Makan sampai 2 parking buat apa? Orang nak masuk susah. Isteri tu baik. Isteri tu baik. Hidup tak menyusahkan orang. Nampak kawan dia berkepuk lah sok. Kadang saya duk beli burger malam-malam kan. Konon tak nak makan nasi, cari burger malam-malam. Budak-budak motor duk sembang di gerai burger tu, kadang 2-3 orang semua berkepul lasak. Tak nampak mana burger. Tahap jingga ni amaran dia. Mohon, ada burger kat sini. Kepul lasak. Sekali cik, ustaz nak ni. Dia halau asal lah. Demi tak nak menyusahkan orang. Dia tak boleh tinggal, tapi dia tahu keliling kelalang dia itu orang sakit, ada baby, budak kecil. Tak naklah nanti asap menyakitkan orang. Biar aku sakit seorang dah. Awak baik. Tapi dia serokok baik. Sebab dia tak nak menyusahkan orang. Itu kata ulama tu. Tuan-tuan bawa kereta. Bawa kereta. Relax, tak ada masalah, tak ada apa nak dikejar kan? Tiba ada orang main cucuk belakang. Cucuk. Mula dia bagi lampu, signal, wiper. Tuan-tuan kata, ush, nak cepat ni. Penceramah kot. Nak cepat nampak ha? Bagi laluan. Bagilah laluan kat dia. Yang bagi laluan tu, dia tu baik. Dia tu siapa? Dia tu orang baik. Bagi laluan kat orang. Yang banyak mempertahankan. Bergegar steering. Dia 1.3, yang belakang 2.4. Bergegar. Orang rumah kata, bang, bagi ya. Masalahnya yang depan tu relax, nak pergi piknik. Ngembihun mi, melompat-lompat mi kat belakang.
Ada orang tak nak mengalah Kenapa tak nak mengalah? Bagi lah, orang nak cepat kan? Geram lah. Jalan abah dia. Patutlah. Bagi laluan kat orang, memudahkan jalan orang. Anda baik. Kita ni orang baik. Kita suara sedap, suara merdu. Beli karaoke set box tu kan. Kan? Nak menyanyi di rumah. Lagu macam-macam lah. Betapa ku cinta padamu. Baru nak padamu tu teringat jiran sebelah kan tengah sakit. Mana? Tak boleh. Sial kau orang tu sakit tu kan. Tuan-tuan ni orang baik. Hidup jangan menyusahkan orang. Faham tak? Jangan menyusahkan orang. Pakai gelamping. Duduklah rumah. Gelamping. Boleh pergi keluar, pergi beli goreng pisang. Berselerak lari orang. Pernah jadi tak? Abang tak reti di rumah. Kami nakkan kebebasan. Abang, duduklah sekejap. Awak ni kan nanti mana? Kita tak tahu nak kontak rapat lah apa. Menyusah ke orang. Gara-gara dia datang, habis satu surau. Dengan majlis habis, dengan tok imam habis. Tak boleh nak mayang dia. Kan menyusahkan ramai orang. Duduk diam-diam. Siapa buat macam tu? Dia orang baik. Tak nak menyusahkan orang. Anak berbintik-bintik ni apa chicken chop. Chicken pork. Chop lah itu makan tu. Pork, chop, pork. Pork, chicken pork. Jangan tak baru jumpa orang. Ini baru jumpa sepupu, sepapak ada, jumpa peluk-peluk Yang pak saudara tengok, apa bintik-bintik? Alah demam sikit campak Kau nak aku campak anak kau ke apa ni abang? Apa sebab pergi jumpa orang? Kan nanti tak pasal-pasal budak tu kena cuti pula sekolah 2 minggu lah. Dia macam campak pula. Jangan. Dia kata, biarlah budak nak silaturahim. InsyaAllah. Ni ada orang kadang tak tahu dia faham ke mana. Hidup jangan menyusahkan orang. Tanda tuan-tuan ni orang baik. Boleh tuan-tuan? Itu. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, tanda orang tu orang baik apa dia? Talaqatul wajhi, bermanis wajah, senyum. Senyum tuan-tuan. Rupanya dibuat kajian, orang yang senyum memerlukan 16 otot. 16 otot saja. Tapi kalau orang yang nak buat muka masam, muka marah, muka mengamuk, muka FRU jaga stadium, 47 otot diperlukan. 47 otot diperlukan. Atau muka makmum tension kalau tu imam baca panjang. Tu kata otot banyak diperlukan. Tu nampak tua tu, muka senyum sikit, senyum. Tapi kita musim-musim tutup belakang mulut ni payah nak nampak senyum tak senyum, kecilnya mata je lah kan. Senyum tuan-tuan. Dia orang sebenarnya kalau senyum ni senang dapat pahala sunnah. Pahala sunnah. Saya kadang duk tengok budak-budak yang budak cashier yang pasar raya kan duk tit, ngambil barang tit. Dia kadang letih kot. Asam kot. Ni barang abang ni. Asam. Tak dekat sikit ni kali. Kau. Tapi kita faham dia letih. Dia letih kot. Tak apalah. Apalah senyum sikit. Kita beli barang pun, walau barang harga tak menentu sekarang ni pun rasa murah. Kalau dia senyum tu kan. Banyak beli, buka kedai ke apa ni? Banyak barang ni. Perli ke apa budak ni? Banyak beli abang hati, senyum kan, senyum apa pahala dapatnya. Kalau pergi kedai makan, minta maaf lah tuan-tuan. Kadang budak yang ambil order tu rasa nak cancel rasa. Masa mencukur muka. Maaf lah, kalau jenis keturunan ada saka, tak payah buka kedai. Muka apa? Sini apa sedap? Semua sedap. Tom yam ada? Habis. Habis. Kalau air suap, ambil sendiri. Hujung, belah tepi, kiri, depan. Tepat basuh tangan, tepi. Tak apalah, nak balik lah. Elok lah. Depan tu keluar. Ini tu kata, kalau jenis ada saka, baik tak payah buka kedai. Muka senyum lah. Orang datang bawa rezeki kot.
Orang datang ni layan macam tetamu. Tengok aneh-aneh semua. Kita sampai, dia sambut kita macam bos. Bos, aku mau minum bos. Okey bos. Tak tahu siapa bos. Kita panggil dia bos, dia panggil kita bos. Aduh, happy, seronok, layan orang. Rupanya senyum itu pun nampak macam ringkas dan mudah, tapi sebenarnya dia termasuk dalam nilai pahala yang boleh membuatkan insya-Allah akhirat nanti tempat timbangan mizan kita menjadi berat. Tuan-tuan, saya kira cukup sekadar ini sajalah sembang-sembang kita malam ini berkaitan tentang cukupkah bekalan amalan kita untuk menuju akhirat. Dengan beberapa pesanan yang saya kongsikan tadi insya-Allah menjadi bekalan kita untuk kita nak jadi orang yang cukup bekalan kita, dan di akhirat kita nanti insya-Allah selamat semuanya ya. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa ringkas, mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seluruhnya, juga warga Surau Nur As-Sakinah Taman Bukit Katil Damai 2 ini ya Allah, di kalangan ahli syurga-Mu ya Allah, berpeluang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya Allah, catatkanlah nama-nama kami sebagai orang-orang yang layak minum air dari telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, peliharalah kami, kurniakan kesejahteraan buat kami semuanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan semua, ada sikit makluman kat luar sana. Nanti kalau ada siapa-siapa yang berminat nak mendapatkan perfume wangian Deria. Deria ni saya punya, dia lah kekanda saya lah, Ustaz Izhar Arif. Dia buat perfume wangian out. Dia apa tu kata orang, wangian yang sedap. Siapa berminat nanti ada di luar sana, insya-Allah boleh dapatkan ya. Tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih Datuk semua, terima kasih atas kesudian menjemput saya malam ini. Orang Melaka senantiasa best, memang hebat. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.